الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, tiada bukan tiada daripada bukan tiada dak, sebab kita tengok di belakang tu tak ada yang munasabah. Ibarat daripada barang yang jatuh, daripada maknanya tentang daripada barang yang jatuh, daripada orang yang awam, daripada kata mereka itu tak kala kedatangan kesukaran dan kesakitan, ya sayyidi ya Rasulullah atau Syekh fulan, dan yang seumpamanya daripada teriak minta tolong dan dengan anbiya dan mursalin dan aulia illahi salihin dan ulama, maka adakah harus yang demikian itu atau tiada harus? Dan adakah bagi mursalin dan anbiya dan aulia dan salihin dan masyayikh menolong kemudian daripada mati mereka itu, apa yang terlebih rajih pada yang demikian itu? Muka surah 10 baris yang ke 13 daripada bawah. Kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an, itulah Ahmad Ramli, daripada barang yang jatuh, makna tentang perkara yang berlaku daripada orang yang awam. Apa dia? Bayan kepada ma yaqa'u itu ialah daripada kata mereka itu tak kala kedatangan kesukaran dan kesakitan. Apa dia kata mereka itu? Ya sayyidi, ya Rasulullah, ya Syekh fulan, fulan si fulan, itu kinayah daripada nama Syekh, dan yang seumpamanya daripada teriak dan minta tolong dengan anbiya dan mursalin dan aulia illahi salihin dan ulama. Jadi perbuatan itu tu, maka adakah harus yang demikian itu atau tiada harus? Tiada harus maknanya haramlah. Satu dan adakah bagi mursalinnya? Persoalan yang kedua, satu soalan dia, boleh kata tidak buat lagi tu. Yang keduanya, adakah mursalin dan anbiya dan aulia dan salihin dan masyayikh boleh menolong kepada mereka itu daripada mati, kemudian daripada mati mereka itu lepas pada mati. Jadi kalau minta tolong masa hidup itu maklum. Sekarang lepas daripada mati, adakah mereka itu boleh tolong? Apa yang terlebih rajih pada yang demikian itu, pada persoalan yang telah dilontarkan tadi? Qala musannifu rahimahullah ta'ala, maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya minta tolong dengan anbiya dan mursalin dan aulia dan ulama dan salihin harus. Pada dasarnya makna harus tu. Dan dia minta tolong tu dia ada dua bahagian pula, masa hidup dan selepas daripada mati. Tu. Dan adalah bagi mereka itu tempat minta tolong. Ya, betul lah kata minta tolong
minta tolong dengan anbiya, minta tolong dengan mursalin, tapi bukan pada makna mereka itu yang taksirkan satu-satu pertolongan itu, memberi bekah pada pertolongan itu, tidak. Hanya mereka ini menjadi sabab, begitu ya. Tapi ini juga satu perkara yang agak payah untuk nak pecahkan. Di sisi satu fahaman yang lain pula yang tidak akan boleh terima. Tetap saja dia akan orang panggil menegaskan bahasanya minta tolong dengan orang panggil batal tubuh orang tu betul-betul. Walaupun kita menafikan begitu. Maksudnya minta tolong dengan nabi ke dengan aulia supaya kita minta tolong kepada orang hidup lah. Sama-sama kita. Jadi makna itu makna benda yang sangat mudah untuk difahamkan. Kita minta tolong tu atas dasar asbab makom sababiah saja. Minta tolong padahal i'tiqad kita Allah Taala yang taksir memberi bekah pada pertolongan itu. Bahkan itu adalah perbuatan Allah Taala, pertolongan Allah Taala, tapi sabak panado, sabak orang, sabak macam-macam sabak peralatan, sabak itu ini, itu sama saja tu. Kemudian satu makna yang lain, apa minta tolong dengan mereka ni? Mengapa orang panggil menyandarkan sabak mereka ni? Mereka yang menjadi sabab. Kerana orang-orang ini ialah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara mafhumnya sangat mudah, sebagaimana kita menyambil dengan orang-orang yang ada kelebihan di sisi orang besar. Kita nak pergi jumpa sendiri, boleh jadi tawar hebat. Air kita boleh jadi tawar hebat, maknanya tidak orang panggil tak ada gegar lah di sisi dia. Maka kita carilah orang yang agak alio dia masih sikit di sisi orang tu, orang yang ada wibawa, yang ada hubungan, ada lekat hati dia orang tu, maka kita buat nyambil dengan dia. Hakikatnya kita minta dengan orang tu, mana orang panggil orang besar tu, bukannya dengan orang perantara kita tu. Tu. Jadi maknanya kalau kita letak pada atas dan pada dasar itu, makna tak ada gapo-gapo. Tu. Dan solehin harus, jawab dia harus hok balik kita ni. Dan adalah bagi mereka itu tempat minta tolong, boleh minta tolong. Kemudian daripada mati, lepas pada mati pun boleh. Kerana apa? Kemudian daripada mati mereka itu siapa dia? Para mursalin, makna anbiya, mursalin, awliya, ulama, salihin. Kerana mukjizat anbiya, kalau nabi apa boleh minta tolong juga dengan mereka. Yang ini sebagaimana kita minta tolong dengan orang hidup lah. Kita minta tolong dengan orang hidup pun atas makna takdir lah. Atas makna bukan mereka itu ialah al-mu'athir. Itu sudah maklum. Kerana itu terserah kepada i'tiqad masing-masing. Maka kita berpandukan kepada yang zahirnya seorang itu orang yang mengucap dua kalimah syahadat, dia panggil orang ahli al-qiblah, orang semaya, bermakna i'tiqad dia bukan penado lah. Sebab dia orang semaya, tu. Dia ahli al-qiblah. Pas dia berkecek tu makan penado saat ni, itu berkecek, itu maqam asbab bab syariat. Kita berkecek tu atas dasar syariat. Tu. Jadi begitulah juga cumanya di sini isu minta tolong masa mereka tu mati. Kerana orang-orang mati ni dia tidak ada apa-apa kualiti dah, bergerak geri pun tidak. Begitulah. Jadi kalau minta dengan orang hidup tu maksudnya dia ada sedikit kualiti yang Allah Taala beri kepada dia. Jadi sebenarnya makna minta tolong dengan orang mati tu lebih dekat kepada kita dengan Allah Taala. Sebab kita tahu dah dia ni orang mati ni makna kaku tak ada gapo-gapo. Jadi orang hidup pun sebenarnya lagu tu juga. Jadi derah hati kita nak bersakuk bergantung kepada orang hidup tu lebih kuat sebenarnya berbanding dengan orang mati. Maknanya untuk jadi tertanggal makna asbab itu. Sebab kita kagum kepada seorang sebab dia buat satu benda yang luar biasa. Kita kagum kepada dia. Sepatutnya kita kagum, kita rasa ajib dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak, kita rasa luar biasa tu pada orang. Tawakuf hati kita tu jatuh kena kepada orang. Tu. Tapi kalau orang mati, itu lebih mudah untuk kita tempis sebab dia tak ada kualiti apa dah. Tu. Jadi hakikatnya sama je, orang hidup, orang mati, air tawar atau air manis semua tu menjadi asbab saja. Setengah orang kata air tawar tu syirik pelik. Penado tak syirik pula. Serupa je, sama-sama makhluk berlaku. Tu. Bahagian itu adalah sebagai asbab saja. Kalau Allah Ta'ala kehendaki dia orang panggil taksir ataupun kehendaki ada kuah pada tu, air tawar pun dia ada kuah juga. Yang akhirnya secara saintifiknya maknanya manusia kaji air itu sendiri sebenarnya ada kuah dia yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dan kuah itulah yang menjadikan dia tu boleh suci dan juga menyucikan. Sehingga orang panggil apabila dicampur dengan benda lain, kuah dia tu hilang.
Tu kuah tu. Dari segi kesihatan pun lagu tu juga. Akhirnya sebenarnya air kesihatan betul-betulnya ialah air kosong lah. Air bersih. Orang buat produk kesihatan, air kesihatan macam-macam ni. Tetapi itu ilmu manusia ni. Betul lah sesuatu unsur itu herba ke berapa tak kira dia ada khasiat-khasiat dia. Tapi dengan sebab duk pergi campur macam-macam gitu, kadang-kadang dia menjadikan orang panggil jadi racun, jadi tak molek. Itu orang panggil dia melangkaui daripada ilmu manusia. Sekadar kajian manusia, molek. Molek air itulah ada campuran unsur itulah daripada air kosong ni. Tapi akhirnya orang semua pakat mengaku hak paling orang panggil memberi kesihatan yang baik kepada kita ialah air bersih. Kerana sesuatu bersih itulah makna yang terbaik. Tu. Jadi nak ayat kata ni itu dari segi asbab. Kalau kita berbicara dari sudut asbab, hakikatnya al-mu'assiru huwallahu subhanahu wa ta'ala. Yang memberi taksir hanya Allah Ta'ala jua. Jadi sama saja orang hidup ke orang mati. Tu. Jadi sini makna dia tah ni kita berbicara dalam keadaan orang yang boleh terima perbicaraan ini adapun orang panggil dalam bab orang tak boleh terima, terpaksalah kita kena cari orang panggil dalil-dalil untuk nak menguatkan dia. Tu. Jadi sini dia tak bawa dalil-dalil apa-apa lah kerana dia tahu orang bertanya tu makna orang yang benar-benar nak terima. Maka boleh minta tu tempat, minta tolong. Bagaimana kerana anbiya ni mereka makna mukjizat anbiya. Apa boleh minta tolong dengan para rasul nabi yang sudah meninggal ni kerana mukjizat bagi mereka itu makna tidak mati dengan orang panggil matinya tubuh badan mereka. Bahkan mereka hidup, bahkan mukjizat mereka itu berterusan. Dan karamah awliya tiada putus dengan mati mereka itu. Pun juga dalam kitab akidah tauhid seperti Faridah pun ada. Maksudnya wajib maknanya kita iktikad bahasanya ada karamah bagi para waliullah. Bahkan karamat mereka itu berterusan sehingga mereka mati. Dan begitu banyak versi-versi riwayat cerita para wali Allah ini makna karamat dia selepas pada mati. Kalau kita ambil hak dekat dengan kita seperti Syekh Daud Fatani sendiri, Syekh Daud Fatani sendiri pun maknanya ada banyak karamat dia selepas daripada mati. Antaranya jenazah dia yang sekian lama telah ditanya di Taif, dipindahkan oleh cucu saudara dia Syekh Nimah Kecil ke Mekah. Bila dia bongkar kubur Syekh Daud Fatani, makna jasad Syekh Daud Fatani tetap utuh. Makna segar serupa baru mati, baru mula-mula ditanam. Itu setengah daripada karamah bagi dia. Tu. Maknanya karamah tu berlaku bila? Lepas daripada dia mati. Jadi meminta pertolongan, sandaran kepada awliya illah ini, yang pada dasarnya yang memberi pertolongan al-mu'inu huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi mu'inu. Tu mula-mula mana bait yang kita nazamkan daripada Tal'atil Anwar. Jadi makna dia yang memberi pertolongan. Makna hakikatnya itu al-mu'athir huwa Allah Subhanahu wa ta'ala wahdah. Jadi karamat Allah Ta'ala beri karamat kepada wali Allah, maka kita boleh buat nyambi dengan mereka itu untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun anbiya mereka itu hidup. Jadi kalau wali Allah tu makna matilah. Tapi lepas daripada mati pun itu karamah bagi mereka itu Allah Ta'ala teruskan lagi karamah. Adapun anbiya mereka itu hidup sebenarnya ia di dalam kuburnya sembahyang mereka itu dan haji mereka itu seperti barang yang datang warid daripada beberapa akhbar, cuma tidak dibawa datang di sini. Dan jadilah menolong itu mukjizat baginya bagi anbiya. Jadi memberi pertolongan kepada orang yang meminta pertolongan itu adalah mukjizat. Dan adapun syuhada mana orang mati syahid makrakah ni. Demikian pula ia hidup di dalam kubur. Orang mati syahid juga hidup bal ahya. Bahkan mereka itu makna hidup dalam kubur seperti barang yang dilihat, itu makna dalam Quran pun ada. Kemudian seperti barang yang dilihat dengan nyata datang berperang pula dengan kufar. Itu makna kisah yang berlaku, ada catatannya begitu. Tapi kenyataan dasarnya ada dalam Quran. Makna bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Jangan ingat bahasanya orang mati syahid itu mana mati. Sebenarnya mereka itu hidup, tu direzekikan akan mereka itu di dalam kubur. Dan adapun awliya maka iaitu karamah bagi mereka itu. Tu sebut dah tadi. Maknanya adapun awliya ni walaupun mereka itu mati dah, tapi karamah bagi mereka itu lepas daripada mati pun boleh buat nyambil dengan nama mereka itu untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya istilah dia panggil istighatsah, makna minta tolong dengan awliya. Hakikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Macam bismillahirrahmanirrahim, asta'inu bi bismillah, minta tolong dengan nama, makna minta tolong dengan Allah, dengan zat Allah Taala. Tu. Maka bahawasanya kata ahlil haqq, bahawasanya jatuh maknanya berlaku. Wuku' daripada aulia dengan qasad dan dengan tiada qasad, pekerjaan yang mencarikan. Maksudnya berlaku karamah kepada waliullah ini sama ada dengan qasad mereka ataupun dengan tidak qasad. Kadang-kadang mereka tidak qasad, tidak sengaja ke benda tu, tapi benda tu berlaku, boleh. Bagi ada yang mencari ke bagi ada. Benda yang mencari ke ada, benda yang luar biasa itu berlaku sama ada dengan qasad ataupun tidak dengan qasad. Dan dilakukan Allah Ta'ala dengan sabab mereka itu disampaikan hajat situ. Tempat kita nak highlight ni. Dan dilakukan ijra'ullah subhanahu wa ta'ala bisababihim. Allah Ta'ala memperlakukan dengan sabab mereka itu mana tanawulul hajah, mencapai hajat itu bisababihim, dengan sebab mereka itu. Situ tu kata kunci dia. Untuk mentafriq, menfarokkan makna kita tu minta tolong tu dengan diri mereka tu betul-betul bizati. Mana hum, mana ulaika hum itu al-maqsudu bizatihim, la, bukan. Bukan minta tolong tu mereka itulah yang dimaksudkan dengan zat mereka itu, bukan. Mereka itu adalah semata-mata sebagai wasail sahaja. Al-maqsud huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-maqsud huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bil isti'anah, bil istighosah itu. Tapi mereka ini adalah wasail. Jadi tengok tu hayat dia ibarat yang kita kena highlight, dan dilakukan Allah Taala, mana memperlakukan oleh Allah Taala dengan sabab mereka itu. Allah Taala ijra' memperlakukan dengan mereka itu disampaikan hajat. Jadi belum makna tanawulul hajah, makna sampainya hajat, tertunainya hajat itu bisababihim, dengan sabab mereka itu. Tapi rekap keceknya minta tolong dengan mereka itu mudah saja tu. Adalah dia bakpo Allah Taala menyampaikan hajat kita manusia itu dengan mereka itu. Jadi oleh kerana Allah Taala menjadikan mereka ni antara asbab yang kuat untuk kita dapat hajat daripada Allah Taala Kenapa? Kerana itu pekerjaan yang mungkin. Makna benda tu maknanya benda yang harus, bukan benda yang mustahil. Maknanya sampai hajat itu melalui orang-orang ni itu tidak mustahil. Makna adalah pekerjaan yang mungkinun, yang harus, tiada muhal, makna tidak mustahil. Maka tiap-tiap adalah inilah kelakuannya. Kalau inilah kelakuannya, tiap-tiap adalah ini kelakuannya, maksudnya ialah walaupun kita kecek panggil minta tolong dengan Nabi, minta tolong dengan Rasul, minta tolong dengan Auliaillah, minta tolong dengan maknanya syuhada hakikatnya sebenarnya minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu adalah sebagai asbab saja untuk menyampaikan. Sahabat-sahabat ni ialah laluan yang menyampaikan kepada suatu maksud. Tu. Itu makna yang inilah keadaan kelakuannya, maka tanda adalah pekerjaan itu sudah dilihat akan jatuhnya. Makna benda tu memang pernah berlaku. Makna dengan orang panggil perkara yang disebut Pasalnya apa yang dilakukan oleh orang awam itu minta tolong itu maknanya benda tu berlaku dan makna hajat mereka tu sampai. Itu maksudnya berlaku tu. Itu makna dilihat bahasanya benda tu jatuh. Ialah tanda harus. Mana? Macam dilihat bahasanya Nabi tu makan, minum, tidur. Bermakna benda tu harus. Sifat yang harus bagi Nabi. Sebab wuku' mudzalika. Seperti yang telah dicerita datang sungai Nil. Dengan dijatuhkan surat Sayyidina Umar, itu ya adalah cerita rianya. Diceritakan datang sungai Nil dengan dijatuhkan surat Sayyidina Umar dan cerita Siti Maryam dan lainnya. Mana ayat kata berlakunya karamat apanya berlaku kepada Sayyidina Umar itu dipanggil karamat lah. Sebab Sayyidina Umar ni kelah di mana min auliyaillah, para waliullah. Tapi oleh kerana sahabat ini dia tidak dah, memang orang panggil sahabat itu dah satu kedudukan yang sangat tinggi dah. Dengan sebab itu kita tidak terlihat lagi dari sudut kewaliannya. Jadi kita tidak membicarakan Abu Bakar,
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sebagai wali Allah. Nah, sedekah dalam pengajian akidah tauhid kita lepas daripada malaikat gak dia pergi kepada Abu Bakar lah manusia yang terbaik. Jadi maknanya mereka ini terdiri daripada aulia illah, termasuklah para a'immatil mujtahidin seperti al-Imam Syafi'i, dan juga orang panggil mujtahid yang lain seperti Imam Nawawi dan juga orang panggil Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dirakamkan orang panggil banyak versi orang panggil karamah-karamah yang berlaku kepada dia Jadi apatah lagi seorang seumpama Sayyidina Umar, Abu Bakar lebih daripada wali lagi lah. Tu. Tapi oleh kerana kedudukan dia sebegitu, maka tidak di highlightkan ataupun tidak ditonjolkan dia sebagai tokoh-tokoh waliullah. Gitu ya. Sedangkan apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar banyak juga benda yang berlaku sedaya baca khutbah dia kata al-jabal maka orang panggil tentera dia yang sedang berperan di suatu tempat mendengar orang panggil suara Sayyidina Umar, lalu mereka naik atas bukit, lalu mereka selamat daripada ambush, daripada musuh. Lepas tu bila balik mereka pun bergegah pergi jumpa Sayyidina Umar rakyat bahasanya mereka begitu. Maknanya orang-orang yang hadir dalam khutbah Jumaat Sayyidina Umar tu berasa jadi terpingu-pingu. Bakpo Sayyidina Umar ni duduk khutbah tiba-tiba kata naik atas bukit. Tak kena dengan orang panggil isu yang sedang duduk di khutbah ke itu kerana Sayyidina Umar melihat bahawasanya tentera Islam dalam ancaman diserang oleh musuh. Lalu peringatan dia makna itu telah menyelamatkan orang panggil umat Islam, tentera Islam daripada diserang serangnya musuh. Itu maknanya benda itu akhirnya makna orang pun tahulah. Makna pihak tentera mari ayat berita gitu dengar suara itu makna padahal Sayyidina Umar duduk khutbah. Begitu juga yang berlaku kepada Siti Maryam dengan adanya buah-buahan yang bukan musimnya dan bukan dibawa oleh makna Nabi Zakaria, sedangkan yang hanya masuk kepada mihrab dia Nabi Zakaria saja. Itu juga semua daripada karamat yang dilihat berlaku. Intaha daripada fatwa Syekh Ahmad Ramli Al-Kabir. Su'ila radhiyallahu an, daripada iblis, makna tentang iblis. Ditanya daripada makna tentang iblis, la'anahullah, adakah ia mengetahui ilmu hakikat dan syariat dan fiqh? Dia tahu ada ilmu hakikat, syariat dan juga fiqh. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu bahawasanya adalah baginya, bagi iblis ni cerdik. Tuhawi kepada iblis ni satu sifat cerdik. Tapi semata-mata cerdik itu tidak membawa kepada jadi bertuah-bergutun, tidak. Sifat cerdik itu makna satu sifat kelebihan. Tapi semata-mata cerdik bukan membawa kepada jadi bertuah, tak semestinya. Ramai manusia-manusia yang cerdik, yang pintar, yang dipanggil sebagai brilliant, kalau lebih lagi dipanggil genius, akhirnya jadi punah. Kalau kita mengambil contoh umat Islam sendiri duk jadi firqah yang terkeluar, terserpih daripada ahli sunnah wal jamaah seperti Mu'tazilah, Syiah, ni orang-orang cerdik lah. Asas orang cerdik, terlampau cerdik. Bila terlampau cerdik, akhirnya manusia jadi mengagumkan akal fikiran mereka. Sehingga orang panggil, mereka akhirnya meletakkan orang panggil syariat institusi. Syariat itu pada kedudukan nombor 2. Institusi akal adalah yang teratas. Tu. Iblis, macam iblis ni cerdik ni tu bagi kepada dia. Dapat masuk dengan dia kepada segala ulum ilmu dengan sekira-kira barang yang dikehendak dan takdirnya Allah Taala dengan kehendak Allah Taala. Itu makna jawapan daripada Syekh Ramli, rekah begitu je. Boleh, mana benda tu harus dengan kecerdikan dia boleh. Tu. Tapi ilmu hakikat syariat pun ramai orang jadi sesat. Tu. Jadi samalah macam iblis lah kerana terlampau cerdik kerana meninggalkan orang panggil qawaiduddin, tidak memahami qawaiduddin, kaedah-kaedah agama, prinsip asas, prinsip mendasar dalam agama. Su'ila radhiyallahu an, daripada Harut dan Marut, wa Marut, adakah keduanya dua malaikat? Dan dalam kitab tafsir pun banyak ni hurai. Dan adakah keluar daripada keduanya dosa besar? Adakah mereka itu disabitkan sebagai telah melakukan dosa besar, mengajarkan sihir kepada manusia dan kufur? Sebab Allah Ta'ala sendiri pun panggil sihir itu sebagai kufur. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tidaklah kufur Sulaiman, tidak melakukan sihir oleh Sulaiman. Bani Israel menuduh Nabi Sulaiman tu makna tukang sihir, makna sahir. Lalu Allah Ta'ala membuat penegasan, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Kafara makna kufur.
Allah Ta'ala memanggil sihir itu sebagai kufur. Jadi makna kufur dalam ayat ini maksud dia sihir. Maknanya Nabi Sulaiman tidak buat sihir. Tu. Itu tuduhan orang panggil manusia Bani Israel, Nabi Sulaiman ada kitab sihir. Tu macam-macam lah. Itu Allah Ta'ala buat penafian, penegasan. Jadi adakah Harut Marut itu dia jadi kufur dengan sebab sihir ni? Tu. Dan diseksa keduanya Harut dan Marut atau tiada? Maka dijawabnya radhiyallahu anhu adalah Harut dan Marut qaul yang asah. Bermakna ada muqabil asah. Qaul yang asahnya bahasanya keduanya adalah malaikat. Itu pandangan yang masyhur. Dan muqabil asahnya ialah dua orang yang soleh. Itu muqabil kepada asah. Qaul yang asahnya ialah malaikat. Tiada keluar daripada keduanya dosa yang besar. Maka kita faham daripada maknanya kedudukan mereka itu ialah malaikat, maka mereka tidak berdosa. Kerana malaikat-malaikat ni ialah makhluk yang tak pandai buat dosa. Dan tiada kufur, tidak mereka itu kufur dan diseksa keduanya. Ni masuk dalam jumlah tiada juga. Tiada kufur dan diseksa keduanya. Bukan diseksa keduanya, maknanya bukan ataf kepada tiada. Ataf kepada kufur. Mana tiada kufur dan tiada diseksakan keduanya. Tu. Tidak diseksa. Sesungguhnya ia atas jalan dicerca atas tergelincir. Cumanya mereka dicerca saja. Mereka berdua Harut dan Marut, maknanya tidak sampai mereka kena seksa. Tapi kena cerca. Apa lagi ajar sihir gitulah. Apalah macam kita cerca lah Oh parok dah tahu dah kita ni positif gak. Duduk di rumah-rumah lah gitulah orang pakat cerca lah. Tu. Dulu salah ke MU lah mari rumah gak Allah kan. Jadi timbul fitnah lah, padahal ambil orang mak kita sakit di hospital jadi orang duk kata orang panggil COVID selalu dah tu. Tu kena royak selalu ambil mak sakit kena royak kata tidak orang jadi berterusan. Orang panggil salah sangka jadi dulu kak kalau kena seorang COVID kak pakat marah ke dia apalah duk pakat cerca lah kalau kena kita pun tak tahu maksud dia kena tu mana dia tak tahu dia kena jadi dia tu maknanya duk mewah lagi lah berderak jalan rata tu. Jadi muqabil asah mereka itu adalah dua orang yang soleh. Adakah mereka itu tidak diseksa hanya dicerca atas tergelincir kerana gelincir mana salah dan lupa kerana dicerca atas gelincir dan lupa. Tu atas lupa atau kepada tergelincir. Apa dicerca? Cerca kerana tergelincir dan lupa. Tu. Atas mana dengan kerana dua perkara tu mereka dicerca. Lagu tak boleh nak ingat gitulah kita mengepek kalau kita cerca benda lagu tu tak boleh nak ingat tu. Tak kena kita benda tu tak boleh nak buat kita marah kok benda tu boleh silap, boleh salah. Tu. Jadi dicercalah. Tapi tidak sampai peringkat kena seksa. Dan adalah keduanya Harut wa Marut duduk mengajar wa'az, memberi pengajaran bagi manusia. Ialah yang di-highlightkan tentang mereka mengajar sihir tu. Sedangkan mereka mengajar manusia, memberi mau'izah, pengajaran. Dan berkata keduanya Harut wa Marut, sesungguhnya kami fitnah, makna ujian terhadap kamu. Dia kaya ada fitnah. Maka jangan kamu kufur, makna jangan kamu belajar sihir ni. Jangan kamu amal sihir ni, itu makna jangan kamu kufur. Kufur sini maksud dia sihir, khusus kepada ayat ni. Dan mengajar keduanya Harut Marut ilmu sihir, tiada jadi kufur dengan mengajar sihir itu. Tetapi yang jadi kafir pada i'tiqadnya, makna orang yang i'tiqad sihir itu boleh memberi bekas. Tu kufur. Orang yang i'tiqad bahasa sihir itu boleh memberi bekas. Sebab itulah maknanya sihir itu Allah Ta'ala panggil kafara, makna kufur. Sebab orang pada masa tu makna bila orang buat sihir ni makna dia percaya sungguh-sungguh sihir itulah yang memberi bekas. Pada orang panggil taksirnya sihir itu pada sesuatu perkara itu adalah orang panggil sangat-sangat kuat. Maka itu yang menjadikan orang jadi kufur. Jadi maknanya tetapi yang jadi kafir pada i'tiqad dan dikerjakan dengan dia dengan kufur tu maksudnya dengan sihir. Gitu. Su'ila radhiyallahu anhu apa yang mu'tamadnya. Qaul yang mu'tamad, yang mu'tamad yang paling kuat yang diberpegangkan dalam mazhab pada aturan perempuan yang afdal di dalam
di dalam alam ini, di dalam dunia ni lah. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, kata radhiyallahu anhu, maka Siti Maryam nombor 1, Siti Maryam bintu Imran. Nah, itulah mak Nabi Isa AS. Afdal atas itlaq. Tu makna afdal atas itlaq. Atas itlaq ni secara dasarnya, tanpa melihat kepada bidai-bidai tertentu, skup-skup yang tertentu, aspek-aspek yang tertentu. Itu dipanggil alal itlaq. Tu. Jadi apabila orang panggil ni dikaitkan dengan sesuatu maziyah atau mazaya kelebihan, tu dia lain pula cerita ni. Pada dasarnya ni orang panggil kita cara dari segi itlaq, alal itlaq ni, maknanya ialah Siti Maryam lah paling lebih sekali. Siti Maryam bintu Imran. Kemudian Siti Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Khadijah. Kemudian Siti Aisyah. Asiyah tak ada sini ni. Tu. Jadi 4 orang ni, ni hak lebih. Mana Siti Maryam, kemudian Siti Fatimah, Siti Fatimah dulu ni. Siti Khadijah, baru Siti Aisyah radhiyallahu anhunna. Su'ila radhiyallahu an, daripada firman Allah Ta'ala, alif lam mim. Apa makna alif dan apa makna lam dan apa makna mim? Maka dijawabnya radhiyallahu an, maka sekira-kira kita kata atas mazhab khalaf. Kalau kita berkaca di atas mazhab khalaf, maka daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dia kalau seorang itu sahabat, ayah dia, anak dia ataupun ayah dia sahabat, kita kena radhiyallahu anhuma. Tu. Itu selayaknya begitu. Macam Ibn Umar, Ibn Abbas, mana Ibn Umar tu radhiyallahu anhuma, sebab dua-dua tu mana Abdullah pun sahabat, Umar pun sahabat. Jadi radhiyallahu anhuma. Bahawasanya ia berkata alif itu ala illah, yakni nikmat, yakni pemberian nikmat kepada makhluk daripada Allah Taala. Makna nikmat ala illah, makna nikmat Allah Taala. Itu alif itu isyarat kepada ni'alai. Ala ilah, ala maksudnya nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada makhluk. Dalam itu latafnya, yakni makna lutfullah, yakni lemah lembutnya Allah. Dan mim itu kerajaannya, mana mulkullah, mana kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pandangan Ibnu Abbas. Dan daripadanya pula, daripada Ibnu Abbas juga ada pandangan yang lain pula. Alif lam mim itu maknanya ana, alif tu Allah, anallah. Maknanya anallah. Sebenarnya alif tu makna Allah. Dan daripadanya pula maknanya alif itu daripada Allah. Mana anallah. Alif tu ialah anallah satu. Daripada alif tu ialah anallah. Dia daripadanya pula, daripada alifnya juga maknanya ialah alif itu daripada Allah. Jadi alif itu anallah, so satu lagi Allah. Tu. Mana alif tu makna anallah, aku Allah, ataupun alif itu ialah Allah. Lam daripada Jibril. Jibril ambil hujung belakang lam. Jibril, bukan jim tu dak. Lam tu daripada Jibril. Tu belakang tu Jibril lah tu. Dan bukan minum, mim. Minum paning ni. 3 setengah kaki. Minum dah ni. Tak ada apa-apa lagi, baru 2 setengah lagi minum dah. Tu mana tak ada habis baca kitab lah. Min, tu dia adalah kesilapan teknikal tepat tobok tu ada ni. Tu ni. Dia hasil daripada pengalaman kita lah ni. Sama ada secara kita talaki dengan guru, musyafahat dengan guru untuk kita mengesan kesilapan matba'ah. Bukan kesilapan manuskrip, tidak ni. Kesilapan tempat percetakan ni. Itu yang perlu diawasi. Juga kitab-kitab ni maknanya maklum sajalah ni. Masa orang panggil ada orang cermat, ada orang teliti, ada orang yang kurang cermat, kurang teliti ni. Pakar tak ada tasihih apa nak cepat nak orang learning ni. Dia tak ada pakar tasihih dah ni. Pakar dia orang panggil dia ni. Cukup dah dengan usaha dia tu ni. Jadi maksudnya dia tidak melibatkan orang lain, jadi tak adalah orang yang menyemuk dia. Jadi akhirnya ada setengah-setengah naskah kitab tu kadang-kadang agak banyak dia panggil hok gugur, hok tertambah. Tu.
Salah satu daripadanya kita dapat kesan dia melalui talaqi kita, musyafahah kita dengan guru. Dan satu lagi bila kita sudah orang panggil memahami suatu ilmu itu, maknanya kita boleh agaklah di sini maksudnya mim, dan mim itu ialah daripada Muhammad. Artinya Quran itu turun ia daripada Allah dengan lisan Jibril alaihissalam atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tafsir dia. Alif lam mim. Alif itu isyarat kepada Allah ataupun Allah, lam itu kepada Jibril, dan mim itu ialah Muhammad. Dengan bacaannya supaya inilah Quran itu daripada Allah melalui lidah Jibril sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna kita tak ada gapo-gapo tu, makna di antara tafsir yang maksudnya dalam Jalalain bermakna Allahu alam, a'lamu tu makna dia buat lagu tu jah bi muradih dengan muradnya, tu dia pakai surah lah. Sebab macam Yasin ko Toha tu macam-macam lah tafsirnya tu. Ya setengah-setengah orang dia nak labuh lagu tu gak dia duk pergi hak tu lah mu tahu kada alif lah, alif tu gap dia duk tekeh hak tu lah Jadi budak baru belajar pondok manalah tahu ni kita belajar ni penuh hak tu, tak tahu hak tu pun tak ada gapo kita tak tahu gapo dia alif lam mim tu apa makna, dia tak tahu, tak ada apa tu. Makna secara ijma'nya begitu, itu adalah huruf muqatta'ah. Cuma huruf muqatta'ah begitu maksudnya Allahu a'lamu bi muradihi. Tu di antara tafsir mana macam Jalalain pun makna dia pakai letak situ ya tu. Tapi ialah makna kita tahu tu makna kalau kita nak tafsir tu kita sendiri, tapi kita tidak layak Jadi nak macam SPM tu bukan saja siji pelajaran Malaysia boleh nak kata super postman mana boleh berlaku tu kita nak buat rumus, itu harah rumus tapi maknanya kita tidak layak lah untuk mana mereka yang ada ilmu Allah Ta'ala ini mana tak apalah mereka tu tafsir begitu. Kita ni bukan ahli tafsir, tak boleh nak pandai-pandai kita terima saja mana-mana ada tafsir yang begitu, begitulah kita pakai, kita terima. Su'ila radhiyallahu an daripada huruf hijaiyah Arabiah lah tentang huruf hijaiyah yang 29 haraf itu adakah diturunkan dia oleh Allah Ta'ala atas Adam sekaliannya, dan diajarkan dia Adam diajarkan dia huruf hijaiyah yang 29 ni baginya bagi Adam, begitu kau. Maka jawabnya radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar akan dia akan Adam segala asma sekaliannya. Tengok cara dia jawab dia sebenarnya kelebihan kita yang seumpama ni, sebenarnya kita juga sedang belajar cara menjawab soalan-soalan Dia bukan jawab soalan ni, dia bukan macam jawab soalan SPM yang kita tu kena mengikut orang panggil kandok soalan tu. Ini ialah jawab dari orang panggil sudut dakwah. Jadi kalau kita nak ikut pertanyaan orang semua nak jawab betul-betul jadi di sini kita boleh ihtimal macam-macam, makna benda tu tak penting kadang-kadang Cuba tengok, perhatikan jawab dia Kalau kita kira orang tanya tak puas hati tu aku tanya huruf hijaiyah ni tu makna Allah Ta'ala ajar ke dok ke Nabi ada dia jawab Allah Ta'ala mengajarkan akan dia Nabi Adam segala asma sekaliannya jadi maksudnya kita menjawab soalan tu tidak semestinya totok serupa hok tanya tu, antaranya kerana ada dalam Quran pun ada kadang-kadang orang tanya sepatutlah ayat yas'alunaka anil ahillah, mana sahabat-sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahillah, anak bulan. Apa orang panggil dia tu makna yatanaqasu, mana yatazayadu, mana besar, kemudian kecil Jadi sebenarnya itu bukanlah persoalan yang penting. Yang penting lebih daripada itu ialah hikmah. Sahabat tanya hikmah, tanya asbab. Tapi Allah Ta'ala jawab, suruh Nabi jawab ialah hikmah daripada kejadian anak bulan tu al-ahillah. Kul, katakan hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan ya Rasulullah, maksudnya al-ahillah itu ialah mawaqitu lin-nas. Mawaqitu lin-nas maknanya sempada masa bagi manusia dan juga haji. Allah Ta'ala buat anak bulan, makna anak bulan, kemudian dia bertambah yatazayadu. Kemudian orang panggil yatamakalu makna jadi sempurna bulat gote. Kemudian yatanaqasu, kemudian dia jadi kurang pula ke kecil Apa hikmah daripada tu? Hikmah daripada tu supaya manusia boleh buat tahdid masa. Boleh nak tahdidul waqti, makna nak buat mawaqit.
sempada masa dan juga mengetahui mawaqitil haji, maknanya waktu-waktu haji. Itu yang lebih mustahak ni. Jadi seorang yang bertanya, kadang-kadang dia bertanya soal orang dewasa ni. Jadi kita kena tengok maslahah dia tu gapo dia ni. Kita jawab mengikut ma anfa', barang yang paling memberi manfaat kepada sail. Bukannya mengikut ilmu kita ni, ataupun mengikut betul-betul maudhu' soalan dia tu. Sedangkan dia tu tidak layak, la yaliqu bi jawab soal itu, dengan jawab kepada soalan tu. Sebab apa? Sebab dia dengar orang dewasa tanya soalan lagi tu. Dia bertanya itu ialah bertanya soalan orang dewasa. Jadi bagaimana kita nak beri jawapan yang munasabah dengan qadri uqulihim. Itulah orang panggil kesan daripada ilmu ma'ani. Itu kita nak belajar ilmu ma'ani, ilmu balaghah ni. Bagaimana kita nak sampaikan makna. Makna tu kita baca Quran supaya makna Quran itu sampai kepada kita. Kemudian kita nak sampaikan makna tu kepada manusia ni. Tu. Jadi boleh jadi perkataan kita tu tak sampai kepada setengah orang, tak sampai kepada setengah orang. Sebab tu dia panggil balaghah. Jadi maknanya ni, begitulah makna jawapan ni. Kalau kita tengok, kita tak terbit dengan soalan saning, tak semakinlah makna. Jawapan dia tu umum. Berbeza dengan orang tanya, babi ni siapa dia buat? Kita jawab, Allah Ta'ala menjalikan sekian perkara. Itu lain ni. Ini tidak ni. Jadi dia lari sikit. Lari sikit. Itulah cara jawab dia. Tapi dia ada ihtimal kadang-kadang orang tanya tu makna kita tak tahu secara tafsili. Jadi jawab dia lagu ni lah. Jadi kita sudah yang tanya aku mana aku tahu ni. Nak jawab lagu mana ni. Jadi sebab itulah anak kata saat ni maknanya kita belajar kitab seumpama ni, kita juga sedang belajar cara-cara menjawab soalan. Maksud cuba kita buat kaji aja. Dia jawab tu adakah betul seling supaya ditanya tak semua lagu tu berlaku ni. Tu. Jadi maksudnya adakah entahlah dengan untuk nak menutupi kekurangan kita misalnya ni. Tak ada apa ni. Maknanya ialah maksudnya kalau kita kata la adri itu akan menghampakan orang sail ni. Maksudnya bukanlah maksudnya ialah ada ketika kita la adri ni benda yang mana tapi dijawab dengan jawapan sebagai alternatif kepada seolah-olah soal muqaddar yang lain pula ni. Tu. Jadi tidak menghampakan orang, cuma boleh jadi dia tak puas hati. Tak puas hati dia kena kecek semula pula ni. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu daripada firman Allah Subhanahu wa taala ila akhir, wallahu subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-mu'allalu wa muttaribu. Al-mu'allalu bismil maf'ul bi wazni simaful. Yang pertama ni itu dia sebut bi sirati ismil maf'ul fil awali, dengan sirah isim maf'ul pada yang pertama, wal fa'ili fi tsani, wal muttarib mu'allal ada penyakit, mu'allal yang dipenyakitkan, maksudnya ada penyakit hadis yang ada penyakit. Maka mengetahui ilalil hadis itu setengah daripada ilmu yang dakik dalam ilmu hadis ini. Jadi jari-jari orang menguasainya. Tu. Jadi sebab itulah maknanya kita ni nama-nama tawarikh para ruah pun kita tak say. Orang panggil ambil tahu makna tarikh-tarikh mana milad mereka, wafiat mereka ni. Jadi sebab tu kita tak jadi pakar ni. Dengan sebab tu kita mudah ditipu. Orang kata hadis ni sahih, kita pun sahih ni. Dia yolo kau sahih. Orang kata do'if, kita duk pergi tu hadis sahih dak ni. Dia mengata do'if. Kita pun monyok ni. Moga kita pun tak tahu juga ni. Tu. Kita hanya terima-terima begitu tengok ni. Itulah. Sebab kita tidak menguasai dan tidak ambil caralah mana ni. Jadi mengetahui orang panggil nak tahu ittisal kata ittisal munqati' ni. Itu ilmu tawarikh itu sangat penting. Mana kita kena tahu ni zaman mana ni. Ni orang panggil tabaqah mana ni. Dan mana orang panggil dalam syarat-syarat, orang panggil Imam Bukhari, Imam Muslim, ada ijtima', ada orang panggil al-luqi. Itu nak kepada tawarikh, berhajat kepada tawarikh. Tu. Dia penyakit-penyakit hadis, tu kena tahu penyakit-penyakit dia ni. Tu. Wal muttaribu maknanya bergonjan. Gigi kita bergonjan dah.
Bila bergonje kak, tak sedap lah nak makan daging. Neh, tu. Hadis tu mana bergonje, sanak dia bergonje, bergoncan. Matan hadis tu bergoncan. Bergoncang ni lagu mana? Tak tetap lah, tak kemah, tak mantap molek. Tu. Bahagian tak kemah. Bahagian tidak mantap molek. Ni lagu mana? Tu. Itu pada ada orang panggil falsafah makna dia lah. Qala bi sirati ismil maf'uli fil awwali wal fa'ili fit tsani. Wala yuqalu fil mu'allali ma'lul. Itu atas wazan sulasi mujarrad. Ma'lul itu makna sulasi mujarrad. Daripada Allah. Nah, ya'lu. Jadi ma'lul, tidak dikatakan ma'lul. Dan illah ma'lul seperti kita mengaji dalam akidah tu. Gerak cincin tu adalah orang panggil mana gerak jari tu illah, makna gerak cincin tu illah ma'lul kepada gerak jari. Tu. Jadi tidak dikatakan pada mu'allal itu kita kata ma'lul dengan sulasi mujarrad dak. Kita kata mu'allal daripada a'alla yu'illu i'lalan. Fa huwa mu'illun makna mu'allun. Mu'allalun. Mu'allalun. Mu'allala allala yu'allilu ta'lilan. Gitu. Mu'allilun mu'allalum. Tu. Ya ada sini a'alla lain. Ni a'alla i'lal lah lain pula. Makna dia lain. A'alla yu'illu i'lalan. Tu lain kita ni. I'lal itu maksudnya makna kita modify. Ni mana allala yu'allilu ta'lilan. Fa huwa mu'allilun wa dzaka mu'allalun. Dengan sirah isim maf'ul. Jadi tak boleh dikatakan pada mu'allal itu kita nak buat dengan sulasi mujarrad jadi ma'lul isim maf'ul juga. La, tak boleh. Qala Ibn Salah ma'rifatu ilalil hadithi min ajalli ulumil hadis. Itu dia. Mengetahui penyakit-penyakit hadis ni setengah daripada sebesar-besar ilmu hadis. Nah, bahagia yang sangat utama, yang sangat penting, yang sangat besar daripada pelajaran ilmu hadis. Wa adaqqiha dan sehalus-halusnya ulumil hadis. Wa asyrafiha dan semulia-mulianya ulumil hadis. Tu. Jadi kalau kita nak gedebel kat dalam ilmu hadis ni lah. Kena orang panggil belajar. Mana ilmu hadis. Wa innama yastalihu bidzalika ahlul hifzi wal khibrati. Mana yattali'un wa innama yattali'un wa innama yattali'un ittali'un tu maknanya yattali'un lah. Yattali'un maknanya memandang, hanya saja memandang. Yattali'un itu tidak diidghamkan lagi. Di mana yattali'un kalau jadi kena idgham. Wa innama yattali'un hanya saja memandanglah, dapat melihat bidzalika bi'ilalil hadis. Siapa diakah yang dapat mengesan? Tu. Yattali'un tu makna dapat memantau, melihat, dapat mengesan. Orang yang dapat mengesan dengan penyakit-penyakit hadis ni siapa dia? Ahlul hifzi. Ahlul hifzi makna para hufaz, wal khibrati, khibrah pakar. Alian pakar, wal fahmi saqibi. Juga ahli faham as-saqib. Saqib mana yang tajam. Ya tajam. Orang faham yang sangat tajam. Syak mana tajam ni. Faham dia sangat tajam ni. Orang-orang inilah yang dapat mengesan akan ilalil hadis. Tu. Wahya dan iaitu ilalul hadis ni. Wahya ilalul hadis ini ibaratun an asbabi ghamidatin khafiyatin qadihatin fih. Illah hadis, penyakit hadis ni ialah suatu ibarat daripada sabab-sabab yang ghamidah. Ghamidah ni makna yang rumit ataupun bahasa Kelantan dah ghamik. Kalau pergi sebagai sunah jadi gemik, makna yang ghamik, yang sukuh, yang susah maknanya sukar. Lagi pula khafiyatin, tersembunyi. Penyakit ni penyakit yang tersembunyi. Tu. Penyakit yang tersembunyi. Lagi pula qadihatin. Qadihatin yang melukakan, yang mencederakan, yang mencalarkan, yang mencederakan hadis. Fihi fil hadis. Yang boleh mencederakan pada hadis. Penyakit yang sangat rumit, yang sangat susah dan juga tersembunyi yang boleh mencederakan pada hadis. Itulah makna yang dikehendaki dengan kata ilalul hadis. Sabab maksudnya ialah asbab, sabab-sabab yang menjadi asbab. Sababun tu sama dengan makna illatun. Sababun tu sendiri sama dengan makna illatun, makna illah.
sabab yang ghamid, yang sangat tersembunyi ni, yang mencederakan hadis. Benda-benda yang halus yang mencederakan hadis, bukan benda-benda yang kasar. Tu. Fal hadithul mu'allalu, maka bermula hadis mu'allal itu ma'asyara lahu biqaulihi, ialah barang perkara yang mengisyarat baginya, bagi hal hadithul mu'allal biqaulihi, yang mengisyaratkan oleh musannif lahu baginya biqaulihi, dengan katanya musannif, ma zahiran yaslamu lakin qad jara fi khafiyun qadihun liman dara. Tu liman dara tu huksan ni lah. Yu'lamu bil khilafi wa tafarrudi ma'a qara'in tadullul muhtadi. Ma zahiran yaslamu, pada zahir dia ni, makna yaslamu ni selamat. Tu ma zahiran yaslamu mana pada zahirnya dia tu selamat, lakin qad jara fihi khafiyun qadihun, akan tetapi sesungguhnya berlakulah pada hadis itu khafiyun qadih, makna suatu penyakit yang tersembunyi halus yang mencederakan. Tapi ini fi mendara, bagi orang yang dara saja. Adapun mereka yang sudah tidak dara dah, kehilangan dara, ke mana? Mana dara, mana dia alimah. Mereka yang mengetahui. Siapakah yang mengetahui? Itu ada dah sebut dalam syarah tadi. Min ahlil hifz wal khibrati wal fahmi thaqib. Itulah orang panggil mendara. Tu. Jadi dia ketahui yu'lamu, kita baca secara itu dulu. Yu'lamu bil khilafi, diketahuikan akan apa nama? Khafiyun qadihun tu. Khafiyun qadihun tu bil khilafi, dengan berlaku persalahan. Bersalah-salahan matan hadis, wa tafarrudi, dan juga dengan tafarrud fil hadis, ma'a qara'inin, serta dengan adalah qarinah-qarinah, kelu-kelu dia nya. Tadullul muhtadi, mendapat petunjuk oleh orang yang mendapat petunjuk. Tu. Qala syarihu rahimahullah taala, ma ay hadithun zahiran ay fi zahiri yaslamu. Syarah makna samasyad, kata samasyad makna ay ma, artinya hadis pada zahirnya ay fi zahir yaslamu min illatin qadihatin. Pada zahirnya maknanya dia tu selamat daripada penyakit yang mencederakan. Fi sihhatihi, pada sahnya hadis. Limadha? Li jam'ihi syurut as-sihhati, kerana menghimpunnya hadis akan syarat-syarat sihah, syarat-syarat qabul. Syarat-syarat sihah tu makna syurutul qabul lah. Syurutul qabul fi zahiri, pada zahir. Tengok. Kita tengok pada zahirnya cukup 5 syarat qabul. Ittisalu sanadi, mana ittisal sana adami syuzuz, dan illatun tu'atilah. Pada zahirnya. Kemudian orang panggil dabik, mana rawinya dan juga adil. Pada zahirnya begitu. Tapi rupa-rupanya di sana ada penyakit-penyakit yang tersembunyi. Sepertilah kita sekarang ni kalau tengok kok zahir-zahir ni, jadi kalau tak ada tanya tuai tu, perasa kata dia tu sihat belakang ni. Mana apa khabar cikgu ni? Sihat ke? Sihat ni, sihat. Sihat zahir ni. Lagu tu lah belakangnya ni. Tapi adab dia kita tanya khabar ni, tahu belakang dah. Dia umur 50 gak ni. Tu. Ada belakang dah ni. Jadi pada zahir kita ni sihat lah. Tapi ada setengah orang juga ni, banyak ke kita duk tengok mana-mana pasar ke mana tino jatuh jalan 3 sen dah kecok belakang ni. Tak kata hok tersembunyi, hok zahir pun nampak dah kecok ni. Hok muda-muda lagi balah kecok dah ni. Tu. Macam-macam penyakit ni, penyakit saraf ke tu macam-macam ni. Ini mana pada zahir ni nampak sihat ni. Jadi hanya orang-orang yang pakar seperti doktor dia perhati ya. Sihat pun ni, dia tahu dah ada sakit ni. Macam kita tak reti lah. Tu. Ialah itulah bandingnya dia ni, orang-orang yang pakar itu maknanya dia mengetahui secara dakik apa-apa beda sekalipun. Jadi ni al-hadithul mu'allal ini, hadis mu'allal ni pada zahirnya tak ada penyakit. Tu hadis mu'allal. Hadis mu'allal. Jadi kalau pada zahir tu ada penyakit dah, itu hadis dhaif lah. Hadis dhaif. Hak ni pun dhaif juga, tapi tak nampak. Tidak zahir kesan, orang panggil makna kesakitan dia tu. Tu. Jadi hadis mu'allal ni makna zahirnya nampak sihat. Sebab apa? Sebab syurutul qabul iaitu lengkap ada. Tu. Tapi apabila orang-orang pakar yang ittila'
maknanya maka didapati sebenarnya hadis tu ada penyakit. Tu. Itu yang dimaksudkan orang panggil hadis al-hadithul mu'allal. Hadis mu'allal ni makna zahirnya dia sejahtera daripada penyakit. Tu. Maknanya tapi sebenarnya dia ada penyakit khafi yang qadih. Jadi lakin qad jara bapa kata yaslamu tu min illatin qadihatin fi sihhati mana li jam'i syurutul sihhati, kerana dia menghimpunkan semua syarat-syarat hadis sahih. Ada pada zahirnya fi zahir, lakin akan tetapi qad jara sesungguhnya berlakulah fihi ay fi zalikal hadis tu khafiyun qadihun, oleh suatu yang tersembunyi yang mencederakan. Khafiyun qadihun tu ialah illatun tu lah. Fi husnihi pada hasannya nyonya pada eloknya hadis, yang mencederakan pada eloknya hadis. Tu. Fadlan an sihhatihi. Maknanya nak kata hasan pun tak boleh, mencedera, mencalar kehasanannya. Mana hasannya hadis itu. Fadlan lebih-lebih lagi an sihhatihi, lebih-lebih lagi daripada sahnya hadis. Itu lebih-lebih lagi mencalarkan penyakit-penyakit yang tersembunyi yang qadih saat itu mencalarkan akan kehasanan hadis. Karena hadis hasan pun hadis makbul juga apatah lagi kalau hadis sahih lagi-lagi lah tercalar cedera bandingkan dengan ada penyakit tu. Tu. Itu yang dikatakan hadis mu'allal. Hadis mu'allal ni pada zahirnya sihat tapi batinnya sakit, gitulah. Zaharat tilkal illatu, yang mana zahirlah oleh demikian itu illah liman ay lin naqidil hadhiqi. An-naqidi lin naqid, naqid mana orang yang memeriksa, yang menganalisa. Al-hadhiqi mana yang bijak, hadhiq penyelidik, pemeriksa, penganalisa yang bijak. Itu maksud dia tak lain tak bukan usahanilah alil hifzi wal khibrati wal fahmi thaqib. Betul lah An-naqidi makna pemeriksa, penyelidik. Al-hadhiqi makna yang bijak, hadhiq. Bagi penyelidik yang bijak dia dapat kesan. Macam doktor lah kalau doktor biasa-biasa ni dia tak dapat kesan. Kerana dia cek gitu lebih-lebih kurang aja bila awak pergi kepada pakar nampak dah tahulah penyakit dia penyakit dia tu tersembunyi. Pergi kepada doktor biasanya macam-macam yang kata penyakit biasa-biasa berdasar kepada simptom-simptom itu menunjukkan penyakit lagu tu. Padahal sebenarnya ada lagi penyakit yang tersembunyi. Tapi oleh kerana pengecekan dia tu analisa dia tu makna tidak terperinci tu, ataupun ilmunya yang tidak begitu dakik, doktor tu doktor biasa maka dia tidak dapat menemui penyakit yang tersembunyi tu, berbeza dengan doktor pakar. Tu daro yakni liman daro bagi mereka yang mengetahui al-ilala, yang mengetahui akan ilal, perangai-perangai ilal wasabila, dan juga jalan ila ma'rifatiha, wasabilu ila ma'rifatiha. Jadi daro al-ilala itu maf'ul dia. Yang mengetahui akan ilal penyakit-penyakit hadis bagi orang yang mahir dalam bab penyakit-penyakit hadis. Supaya penyakit kulit lah kena pergi kepada pakar kulit. Wasabilu ila ma'rifatiha. Macam mana cara jalan untuk kita mengetahui ilal, mana al-ilalu al-qadihah mana al-khafiyah Wasabilu ila ma'rifatiha, bermula jalan cara untuk mengetahui akan dia akan al-ilah al-madhkurah ma'asyara lahu biqali, ialah bare yang mengisyarat oleh musannif lahu baginya, bagi bare biqali dengan kata-kata musannif yu'lamu bil khilafi yu'lamu khafiyul iddat illatil qadihah diketahui akan tersembunyi penyakit yang tersembunyi yang mencederakan itu ba'da jam'i turukin, selepas daripada menghimpunkan turuk. Jadi maksudnya ialah tak dapat tidak kena peripu belaka segala turukul hadis, segala sanad-sanad hadis. Tu. Samalah juga apabila kita belajar hadis, kaedah kita belajar hadis. Maksudnya kita tidak boleh hanya tertumpu kepada hadis itu saja Untuk membuat kesimpulan makna daripada hadis itu mesti lihat kepada semua hadis-hadis di dalam bab. Dia kena ada belakang. Dalam bab berapa? Maknanya kita belajar suatu hadis dalam bab taharah. Kita kena kumpul belaka dulu. Begitu sepatutnya. Maka orang panggil mengambil kira semua maksud-maksud hadis yang berkaitan dalam bab tu. Tu.
Ini ramai orang maknanya berdasar kepada satu hadis dia buat keputusan. Sedangkan hadis itu dia ada tanakut dengan hadis yang lain yang lebih kuat kadang-kadang. Kalau sama-sama kuat pun di sana dia ada cara kita jamak ataupun dia ada pula cara-cara yang lain. Tu ada taksis, mana yang mengkhususkan yang mujmal. Jadi mana hak boleh jadi hak tu mujmal. Kita buat secara ambil hukum secara spesifik, secara muayyan. Jadi tak kenalah. Kerana ada hadis yang merujuk kepada makna yang muayyan. Jadi maksudnya macam mana nak kenal, nak tahu kata ada penyakit hadis ni, itu salah satu daripadanya ialah dengan berlaku khilaf. Dari segi turuk dia lalu macam mana? Kena himpunkan segala turuk hadis itu. Sebanyak mana orang panggil jalan-jalan hadis ini, satu mata hadis itu dia ada beberapa jalan, peripu berlaku semua jalan tu. Sanad sana. Jalan kepada hadis sana. Wal fasi anha dan periksa daripada turukil hadis, periksa sanad tu. Mana rawi-rawinya. Jadi biwujudil khilaf, dengan wujudnya khilaf ay mukhalafati rawihi li ghairihi, menyalahi rawinya hadis itu bagi lain daripada rawi itu. Bila kita cek segala turut dia, sanad-sanad dia, maka didapati ada percanggahan, ada perselisihan. Mana tak serupa rawi itu dengan orang lain. Li ghairihi, lain daripada rawi. Mimman huwa ahfazu, daripada mereka yang dianya ghairuhu tu. Yang dianya ghairuhu tu ahfazu minhu, terlebih hafaz daripadanya daripada rawi. Tu rupa-rupanya rawi ini ada menyalahi rawi yang lebih ahfaz daripada dia. Tu. Itu hasil daripada jam'u turukin. Lalu diperiksakan turuk-turuk itu. Jadi sanad mana ahli riwayatnya siapa dia minhu, daripada rawi itu, au adbatu, didapati rawi pada sanad yang lain, turuk yang lain itu lebih adbat, lebih mantap dia punya dabitnya, ingatan dia ataupun apa yang dia tulis. Dia dabit ada dua, dabtu sadrin, satu dabtu kitabah. Dabtu sadrin itu maksudnya dia ingat dalam dada. Dabtu kitabatin, makna semenjak dia mendengar hadis itu dia catat selalu. Orang yang sudah dikenal pasti amalan dia, bila dia dengar hadis dia catat selalu. Itu dia panggil dabit juga, dabtu kitabatin. Minhu au adbatu au aksaru adadan, ataupun rawi pada turuk yang satu lagi tu lebih banyak bilangan hadisnya, meriwayatkan hadis lebih banyak berbanding rawi itu. Itu dia panggil ada khilaf. Makna rawi dalam turuk yang lain. Au aksaru adadan au mulazamatan, lama duduk dengan tok guru, mulazaman. Aksara dia ada dua aksara, satunya adadan, rawi yang paling banyak meriwayatkan hadis satu. Makna aksara mulazamatan, paling lama duduk dengan tok guru. Macam Bukhari yang bila dia nak mengambil satu hadis daripada seorang guru, dia akan duduk mulazamah dulu. Duduk mondok dengan guru tu sebulan, 2 bulan untuk terima satu hadis. Bukan kata gi hari ni balik selalu gi hari ni mana balik kelik, gi balik sekali selalu tidak. Tu sebab mereka berrehlah, mana merantau jauh. Jadi maknanya patu bukan orang panggil berehat sehari dua, berhenti lengah bergerak balik lalu, tidak juga ambil terima hadis, tidak. Mereka bermulazamah. Imam Bukhari makna dia mulazamah dulu, duduk sekali dulu dengan tok guru, nak tengok perangai tok guru tu setara mana. Tu jadi dia menyalahi rawi yang lebih banyak meriwayatkan hadis daripada dia, atau dia menyalahi rawi yang lebih banyak mulazamah dengan guru. Dia ni setakat 2-3 hari balik dah lah. Hak seorang lagi tu maknanya seminggu biasa-biasa dia duduk mondok dengan seorang tok guru nak boleh ambil satu hadis. Jadi itu maknanya dia menyalahi orang yang lebih kuat daripada dia. Maka dia tu ada penyakit lah, dia panggil. Wa min sama, dan kerana sana dah. Wa min sama qala Ibnul Madini, dan kerana sanalah bahasanya orang panggil dihimpunkan jam'u, maknanya turuk hadisul bab. Idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Jadi kerana sanalah, kerana orang panggil mana dara, mana yu'lamu tu yu'lamu bi khilaf, bil khilaf, dia ketahui tu dengan khilaf, dengan caranya ialah menghimpunkan segala sanad-sanad. Tu jadi daripada kerana sanalah
Daripada kerana orang panggil diketahuikan khilaf itu dengan cara kita menghimpunkan sanad. Yani yu'lamu al-ilalu itu bi jam'i, yu'lamul khilaf itu bi jam'il mana dengan menghimpunkan turuk, bi jam'i turukin, dengan menghimpunkan segala tarik-tarik dia. Dengan kerana itulah qala Ibnu al-Madini, berkata oleh Ibnu al-Madini, dia kata hadisul bab, bermula hadis bab idza lam tujma' turukuhum. Hadis bab tu makna hadis dalam satu-satu bab. Misalnya bab taharah. Jadi hadis bab apabila tidak dihimpunkan segala tarik-tariknya, tarik hadis bab, lam yatabayan khata'u, tidak nyatalah oleh tersalahnya hadisul bab itu. Dia tidak kita tidak akan nampak salah dah, tidak akan nampak celah. Malaikat apabila dihimpunkan segala turutnya, barulah terserlah ataupun nampak ataupun zahir. Kan orang panggil khilaf itu, menyalahi itu. Wa yu'lamu aidan bi tafarrudi, dia ketahui al-ilalu al-khafiyah tu. Mana penyakit-penyakit yang tersembunyi itu ialah bi tafarrudi, dengan tafarru ai bi tafarrudihi bihi, dengan tafarru'nya nyarawi bihi bidzalikal hadis. Mana tafarruq dia dengan demikian tu, bi alam yutaba, dengan bahawa tidak dimutabaah akan rawi. Kita belajar dah apa ni makna mutabaah. Dengan bahawa tidak dimutabaahkan di atasnya, di atas zalikal hadis. Mana haitsu kanal munfaridu, sekira-kira adalah munfarid san itu, mimman la huk mutabaah ni, mana yang dimutabaah tu makna setelah dibuat sabru, cek, iktibar, ada mutabi'. Ini tidak dibuat mutabaah. Jadi lam yutaba' alaihi haitsu kanal munfaridu, kira-kira adalah munfarid sani, orang yang infirad hadis itu, mimman la yughtafaru tafarruduh, daripada mereka yang tidak dimaafkan dengan tafarruqnya, akan tafarruqnya. Dia ada juga man yughtafaru tafarruduhu, maksudnya mereka yuqbalu tafarruduhu, bukan saja yughtafaru, bahkan yuqbalu makna diterima tafarruq dia. Tu satu maknanya dengan cara dengan cara himpung, dengan cara wujudnya khilaf. Yang keduanya dengan cara tafarrud, ada tafarrud pada serta qara'in. Tafarrud tu pula serta ada qara'in dah. Bukan tafarrud semata-mata dak. Dah. Mana qara'in, mana tudammu lima dzukira, yang dihimpunkan kerana barang yang telah tersebut. Tadulul muhtadi, nescaya mendapat petunjuk oleh orang yang mendapat petunjuk, ala khafa'il illati, di atas tersembunyinya penyakit. Apa dia? Di atas sembunyinya penyakit, min taswibi irsalil fil mausul, seperti min daripada gau dia khafa'il illati, membetulkan irsal pada mausul, pada hadis mausul. Tu hadis makna pada zahir makna mausul. Tu sebenarnya dia tu mursal, ada terputus sanad. Pada zahir masuk awaqafi fil marfu', pada zahir itu siapa ke Nabi, pada hati tidak, hanya mauquf saja. Tu. Jadi itu tak au idkhali haditsin fi haditsin, ataupun memasukkan satu hadis pada satu hadis yang lain, haditsin akhar, hadis yang lain. Kemudian fa waqafa 'anil hukmi bi sihhati, maka berhentilah ia daripada hukum dengan sahnya hadis tu. Kalau wal illatul qaidahatu, bermula penyakit yang mencederakan ini, ta'ti fil ghalibi, datang ia pada ghalibnya, fil isnadi, pada isnad. Tu. Ada tinggal. Mana? Biasa jaga labu datah kau. Ada tinggal. Au idkhal, tu. Au waqfin min taswibi irsalin, ataf kepada mana irsal, min taswibi waqfin, daripada membetulkan waqaf fil marfu', pada marfu'. Jadi makna hadis mauquf
tapi dikatakan marfu'. Hadis yang ada mursal mana terputus tapi dikatakan muttasil ataupun mausul. Tu. Jadi itu maknanya penyakit yang halus lah dia panggil. Au idkhali hadisin fi hadisin. Yani hadisin akhar, mempermasukkan satu hadis pada hadis yang lain. Tu itu pun juga orang panggil khafiyah juga. Masuk dalam orang panggil latin khafiyatin qadihatin. Au ghairi zalika ataupun lain daripada demikian itu. Kalau dia lain daripada min taswibi irsali fil mausul wa waqfin fil marfu' au idkhal hadisin fi hadisin. Itu semua tu. Itu zalika bihaisu yulabu ala dhanni basirah. Tak ada. Ustaz. Ada. Au idkhali hadisin fi hadisin. Ataupun mempermasukkan. Ini yang ketiga. Jadi khafa ala khafa'il lati, apa dia? Bayan kepada khafa'il lati yang pertama, taswibi irsalin fil mausul. Maksudnya maknanya hadis mursal tapi dikatakan mausul. Mana membetulkan irsal pada mausul ataupun waqaf pada marfu', hadis mauquf tapi dikatakan marfu'. Satu. Dua. Yang ketiga ataf kepada taswib irsal au idkhali hadisin fi hadisin. Memasukkan satu hadis di dalam satu hadis. Mana hadis dipermasukkan, diidkhal pada hadis yang lain. Mana dia pergi campur. Tu. Au ghairi zalika ataupun lain daripada demikian itu. Demikian itu taswibi irsalin fil mausul aw waqfin fil marfu' aw irsalin hadisin fi hadisin. Bihaitsu yaghlibu ala dhannil basir, sekira-kira kuatlah di atas sangka al-basir, pelihatan kita kuwatama waqafa, kekuatan bare wukifa ma wukifa alih, bare yang dihentikan di atasnya manut hadis itulah. Mana ma wukifa alih mana hadis, maksudnya seperti dikatakan hadis mausul, mana hadis mursal dikatakan hadis mausul, hadis mauquf dikatakan marfu'. Itu maksudnya ma wukifa, maknanya kuat bare yang dihentikan di atasnya, di atas maknanya ma wukifa ni. Jadi fa amdahu, maka memperluluslah ia akan hadis ni. Maksud dia pun kata bahasanya hadis itu makna hadis mausul ataupun hadis marfu'. Tu fa amdahu. Au taraddada fi zalika, ataupun kalau dia tidak imdha, mana ataupun dia taraduk pada demikian itu. Pada orang panggil irsal hadis ataupun mausul tu. Mafawaqafa alal hukmi, maka dia terhenti daripada hukum bisihatihi, dengan sahnya sah hadis. Tu. Qala wala illatul qadihatu ta'ti, bermula penyakit yang mencederakan ini ta'ti fil ghalibi fil isnadi. Maknanya penyakit yang qadihah ini datang ia pada ghalibnya pada isnad. Jadi penyakit ni boleh saja berlaku pada isnad. Pada isnad ataupun sanad samalah. Kerana di mukadimah kita tu dia ada. Dia sanad lain, makna dia isnad lain, tapi ada istimal tu makna hak tolak je. Pada fil isnad, jadi berlakunya ini perkara ini ialah pada isnad, penyakit yang tersembunyi ni. Kalau gitu faya qadahu fi sihhatil matni. Walaupun dia tu berlaku pada sanad, maka dia jadi huduh pada sahnya matan. Itu makna jadi huduh tu mencederakan pada sah matan. Wa qad ta'ti fil matni, kadang-kadang al-illatul qadihah ni. Penyakit yang mencederakan ni mana ta'ti fil matni, datang dia pada matan. Berlaku pada matan. Jadi illatul qadihah ni kadang-kadang berlaku pada sanad, kadang-kadang berlaku pada matan. Misaluha fis sanadi, misalnya illatil qadihati, misal illa qadihah fi sanadi, pada sanad ni ma rawahu Ya'la bin Ubaid, bare mana hadis yang meriwayatkan akan dia akan masani oleh Ya'la bin Ubaid and Sufyan Tsauri, dia ambil daripada Sufyan Tsauri an Amr bin Dinar and Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda Nabi, al-bay'ani bil khiyar, bermula dua orang yang berakad-akad jual beli itu dengan khiyar, maknanya mempunyai hak untuk khiyar. Maksud sini ialah khiyar majlis.
Ya, khiyar tu ada khiyar majlis, khiyar syarak, dan khiyar aib. Ni makna khiyar majlis. Dua orang yang berakad jual beli itu maknanya bil khiyar, macam dia ada hak untuk khiyar. Jadi fa hadzal isnadu, isnad ini yakni orang panggil Abu Ya'la, mana Ya'la bin Ubaid ambil pada Sufyan Tsauri sehingga akhirnya saat ni fa hadzal isnadu muttasilun sahihun. Isnad ni ialah muttasil, tidak ada putus, lagi pula sahih. Lakinil illatu fi qawlihi, akan tetapi illah ada pada katanya Amr bin Dinar, Ammar bin Dinar. Apa dia? Wa inna ma huwa an Abdullah bin Dinar, bukannya Ammar bin Dinar. Situ Pak. Ada sedikit slap. Itu maknanya illatun, orang panggil qadhiyah, maknanya al-khafiyah, yang tersembunyi tu. Jadi inna ma huwa an Abdullah bin Dinar, bukan Ammar bin Dinar. Tu. Wa in kana thiqataini, sekalipun kedua-duanya orang sikoh belaka tu dua tu. Jadi kalau kira kedua-dua tu kualiti tu makna terbaik punya belaka. Tapi bukan Ammar bin Dinar, Abdullah bin Dinar. Situ tu. Tu. Wa misaluha, itu dia panggil berlakunya pada pada sanad. Jadi muttasil lakin al-altu fi qalhi Ammar. Wa misaluha, dan bermula misalnya al-illatul qadihani fil matni, pada matan pula. Saat itu pada sanad. Pada sanad tu sepatutnya ialah Abdullah ibn Dinar, tapi dia tulis mana Ammar bin Dinar. Tu jadi penyakit lah tu. Tukar ke? Hadis Muslim. Ni misal bagi matan. Ada penyakit qadihah ni. Hadis Muslim min tariqil Auza'i an Qatadah. Ialah hadis Muslim daripada tariq Auza'i, ambil daripada Qatadah. Annahu, bahawasanya Qatadah kataba ilaihi, telah menulis kepadanya, kepada mana Qatadah yukhbiruhu an Anasin, mana annahu, bahawasanya min tariqin Auza'i, bahawasanya Auza'i kataba ilai, menulis kepadanya, kepada Qatadah. Yukhbiruhu, dia mengkhabarkan akan dia, akan Auza'i, akan Qatadah. Auza'i mengkhabarkan akan mengkhabarkan Qatadah akan Auza'i. Sebab Auza'i diambil daripada Qatadah. Jadi telah menulis oleh Auza'i kepada Qatabah bi khabarihi, dengan khabarnya. Dengan khabarnya Auza'i. Tu dalamnya tu. Jadi annahu, bahawasanya nanti dah ada penana mata ni. Ada dobik. Mana ni? Tengok je Qatadah tu. Bahawasanya Qatadah, bahawasanya Qatadah kataba ilahi, menulis kepada Auza'i. Sebab Auza'i ambil daripada Qatadah. Auza'i dia ambil daripada Qatadah. Ni. Jadi Muslim daripada Tariq Auza'i ambil daripada Qatadah. Annahu, bahawasanya Qatadah kataba ilahi, menulis kepadanya, kepada Auza'i. Menulis kepada Auza'i, yukhbiruhu, menkhabarlah oleh Qatadah, hu, akan dia, akan Auza'i. Tu. An Anasin, Qatadah menkhabarkan kepada Auza'i daripada Anas. Mana Qatadah diambil daripada Anas. Annahu, bahawasanya Anas haddatsahu, membaca hadis akan dia, akan Qatadah. Annahu, bahawasanya Anas. Tu. Domain tu sekali lagi ana buat. Annahu, bahawasanya Qatadah kataba ilai, menulis kepadanya, kepada Auza'i. Yukhbiruhu, menkhabarlah oleh
Qatadah hu akan dia akan Auza'i an Anasin tentang Anas annahu bahasanya Anas hadasahu membaca hadis oleh Anas hu akan dia akan Qatadah bahasanya mana Anas qala berkata Anas. Anas ni direct kepada Nabi dah lah. Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar. Aku semaya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belakang Abu Bakar dan belakang Sayyidina Umar. Maksudnya masa Nabi hidup aku semaya di belakang Nabi. Bila Nabi dah wafat aku semaya di belakang Sayyidina Abu Bakar. Apabila Abu Bakar wafat juga aku semaya di belakang Umar. Fakanu maka adalah mereka itu asalasah Nabi, Abu Bakar dan Umar. Yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Membukakan bacaan mereka dengan bilhamdulillah, makna buka bismillahirrahmanirrahim. Tu. Ini dalil kok balik kata makna tak wajib baca bismillah. Ataupun bismillah itu bukan sebahagian daripada al-Fatihah. Tu. Ini bukan mazhab kita lah. Jadi apa nama Anas cerita ni aku semaya belakang Nabi, belakang Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia ni aku semaya belakang Umar. Pula qala ni yastaftihu alhamdulillah rabbil alamin la yazkuru bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi tidak baca bismillah. Mereka itu tiga-tiga tu tak baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak ada. Pakai alhamdulillah. Mana fi awwali qiraatin pada permulaan bacaan. Wala fi akhiriha tidak juga pada kemudiannya akhirnya nya qiraah. Tu. Kalau begitu faqad a'allal Syafi'i nafyal basmalah. Telah men'iklalkan oleh Imam Syafi'i akan hadis menafikan basmalah. Seumpama hadis inilah. Jadi maksudnya hadis ini dihukumkan illah, ada illah. Illatin khafiyatin qadihatin bagi Imam Syafi'i. Tu. Jadi yang menafikan hadis yang bersih, menafikan baca basmalah, ini ada penyakit. Siapa dia kata? Imam Syafi'i. A'alla Syafi'i. Bagaimana penyakit dia? Bi anna sab'atan aw samaniyatan khalafu fi dzalika. Bahawasanya dengan bahawasanya sab'atan maknanya 7 orang daripada ruah aw samaniyatan ataupun 8 khalafu menyalahi mereka itu fi dzalika pada nafyil basmalah, menyalahi hadis yang menafikan basmalah. Jadi menisbatkan hadis yang isbatkan basmalah. Kemudian wattafaqu ala al-iftitah dan ittifaq dah oleh ulama jumhur makna fiqh makna di atas bahasanya iqtita'il bilhamdillah. Iftitah masyaallah. Wattafaqu 'ala al-iftitah bilhamdillah. Nah. Jadi maknanya au samaniyah. Yang nafil bahasa bi anna sab'atan aw samaniyatan khalafu. Mana sab'atan aw samaniyatan minar ruah daripada rawi. Akhirnya maknanya khalafu. Nah, kalau dalam politik dipanggil berpaling tak ada. Nah, tu. Khalafu fi dzalika pada demikian itu makna pada menafikan basmalah. Tu. Wattafaqu dan ittifaqlah mereka itu ala iftitahi bilhamdillah di atas membukakan mana Al-Quran ataupun mana semaya itu dengan alhamdulillah walam yazkuru al-basmalah, mereka itu tak sebut akan basmalah. Wal makna bermula maknanya yabda'una bi ummil Quran. Bermula makna iftitah alhamdulillah itu ialah ayat kata ni mencampur mereka itu pada demikian itu nafil basmalah tu. Wa tafaqu ala iftitah bilhamdulillah. Kemudian makna ittifaqlah mereka itu di atas membukakan makna baca iftitah tu dengan bilhamdulillah. Tapi walam yazkuru al basmalah, dia tak ada sebut basmalah.
Wal makna nah yabda'una bi ummil Quran, bermula makna membukanya dengan ummil Quran. Ma'a anna Qatadata, serta bahasanya Qatadanya walida, dilahirkan akan dia a'ma, hal keadaan dia tu buta. Wakat, jadi ni bila dia buta ni walida a'ma wa katibuhu lam yu'raf, kerani dia tu tidak dikenali akan dia. Jadi kalau orang buta yang menulis kitab dia tu mana siapa dia? Kena kenal pula orang panggil dia punya kerani tu. Tu. Secara mana ni? Tu. Qala wa'lam anna ta'lil bil 'illati ila akhir Allah.